Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi dalam Al-Kulliyah, dan pada kali ini subhanallah satu perbincangan yang bagi saya sangat istimewa. Satu perkara yang sangat-sangat kita harapkan subhanallah nanti di Yaumul Qiyamah, yang namanya syafaat. Dan tajuk yang nak kita bincangkan dalam Al-Kulliyah pada kali ini ialah syafaatnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat maksud apa? Pertolongan. Kalau kita faham daripada apa yang kita bincangkan, salih ala syafaat ni maksud seseorang menolong seseorang yang lain. Sama ada dia mampu untuk memberikan pertolongan itu daripada dirinya sendiri, ataupun dia menjadi orang tengah untuk mendapatkan pertolongan daripada orang yang mampu memberikan pertolongan. Dan apa yang nak kita bincangkan ini fokus kepada syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-85, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Yang bermaksud barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya ia akan memperoleh bahagian, yakni pahala daripadanya. Satu hari Allahumma salli ala seorang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang yang mengharapkan sesuatu pertolongan. Lalu Nabi SAW mengarahkan kepada sahabat baginda Rasul SAW untuk memberikan pertolongan. Nabi SAW menyebutkan bahawa berilah syafaat, nescaya engkau akan diberi pahala. Maka Allahumma salli ala itu maksud yang kita boleh faham daripada pertolongan ataupun syafaat. Tuan-tuan, kalau ada orang susah, tuan-tuan tolonglah dia, carilah bantuan, carilah jalan untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada saya. Allah akan memberikan pahala kepada tuan-tuan. Tapi yang nak kita bincangkan, yang fokus yang nak kita bincangkan pada hari ini ialah syafaatnya Rasul SAW nanti di Yaumul Qiyamah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ada beberapa bentuk syafaat yang boleh kita dapat nanti di Yaumul Qiyamah. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam, dia panggil syafaat Al-Quran. Biasakan diri dengan Al-Quran, baca Quran tuan-tuan. Jadikan setiap hari peruntukkan sedikit waktu untuk kita baca Quran. Jangan sampai langsung tak baca Quran. Subhanallah, tolonglah saya duk merayu tiap-tiap hari, tolonglah. Pagi-pagi buka. Kita ni masalahnya tuan-tuan, bangun-bangun pagi saya tutup saja alarm tu, terus buka WhatsApp. Tutup saja alarm tu, terus tengok Facebook, Instagram, Telegram, kilogram apa. Buka sekejap, tengok Quran dulu. Ulama sebut bagaimana seorang yang celaka, seseorang yang memilih untuk membaca yang lain dulu sebelum dia baca Quran. Sebab yang boleh tolong kita bukan WhatsApp tuan-tuan, yang boleh tolong kita bukan Telegram, Instagram tuan-tuan. Yang boleh tolong kita nanti ialah Al-Quran. Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti Quran akan datang di Yaumul Qiyamah untuk memberi syafaat kepada sahabat-sahabat di hadis sahih. Baca Quran. Boleh tak? Bagi-bagi sebelum baca apa-apa yang lain, bacalah Quran. Walaupun 2 ayat. Walaupun 2 ayat. Kawan kita telefon. Tengok dah WhatsApp hari ni? Dah tengok dah grup WhatsApp tu? Tak tengok lagi. Subhanallah. Ni ada benda penting kat situ. Dia pun subhanallah. Teringat Ustaz pesan. Baca Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul azim. Tak apa. Jadilah tuan-tuan, janji kita buka dengan Al-Quran dahulu. Sebab Al-Quran nanti akan jadi syafaat nanti di Yaumul Qiyamah. Yang kedua tuan-tuan, syafaat apa? Syafaat puasa. Orang-orang yang rajin berpuasa.
akan datang di hadapan Allah, dia mengadu depan Allah, dia menyebutkan depan Allah, ya Allah, orang ini ya Allah, dia menahan dirinya, menahan makannya, menahan perutnya, menahan syahwatnya kerana aku ya Allah, engkau berilah syafaat kepadanya. Orang yang rajin berpuasa. Banyak mana nak puasa dalam sebulan? Ni yang sebut ni puasa sunat lah ya. Tuan-tuan, ambillah dalam sebulan puasa 3 hari. Kata Nabi SAW, thalathati ayyam min kulli syahr. 3 hari dalam sebulan. Ambillah hari Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin. Terpulanglah tuan-tuan. Cumanya pastikan ada dalam sebulan itu ada puasa sunat yang kita lakukan. Saya ingat dalam bab puasa sunat memang boleh kat orang perempuan. Orang perempuan terror bab puasa sunat ni. Orang lelaki, subhanallah, kalau suami dia ajak puasa sunat, insya-Allah itulah esok ni ada appointment ni apa semua. Kalau puasa pun esok tu duduk tunggu orang ajak makan je. Ya, nampak teruk ni pasal apa ni? Puasa jom kita pergi makan jom. Aduh, kawan-kawan tu pun dia pun jawab apa? Jom pergi makan. Bukan puasa ke? Ada tak menerima jemputan itu lebih afdal ya daripada puasa sunat. Apa dia keluar hukum selalu? Itulah kita tuan-tuan Allah sebab dengan puasa. Tapi ada orang yang boleh berpuasa dan mampu untuk berpuasa, rajin puasa sunat, dia akan mendapat syafaat puasa nanti di yaumul qiyamah. Yang ketiga, syafaat siapa tuan-tuan? Syafaat orang-orang mukmin, syafaat orang-orang soleh. Berkawanlah tuan-tuan, berkawan. Tapi pilih siapa yang nak kita berkawan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Satu hari nanti, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada seorang lelaki. Dia orang biasa. Orang yang subhanallah yang semayangnya pukul 4 zuhur, pukul 4 petang, macam itulah. Kan? Semayang juga. Subuh kadang-kadang Allah Rabbi sedar-sedar Allah terkejut. Allah ya nana terkejut. So tiap Allah bukan cerita tahajud terkejut macam. Tapi rajinlah kadang-kadang seminggu tu lah 2-3 kali pergilah dengar kuliah macam tu Sallallahu Alaihi Muhammad. Dekat apa ni Said Semat tengok TV, tengok ni apa ni Allahumma salli al-kuliah kan, tengok tanyalah ustaz Sallallahu Alaihi Muhammad. Adalah amalan tapi dosa buat juga. Tapi kelebihan dia tahu apa dia tuan-tuan? Dalam dia punya handphone dia tu, dekat dia punya nombor telefon dia tu, nombor telefon ustaz dekat 20 orang kat dalam tu. Geng-geng AJK masjid, geng-geng kuliah ada dalam tu. Dia tak berapa baik, tapi dia berkawan dengan orang baik-baik. Tuan-tuan tahu tak apa yang Nabi SAW cerita? Hadis sahih. Sallallahu alaihi wasallam menarik hadis ni tuan-tuan, masya-Allah. Bila dia meninggal dunia, rupa-rupanya tuan-tuan, dosanya lebih banyak daripada pahala dia. Tengok dosa banyak. Bila dosa banyak, isytihar. Dia ni ahli neraka. Dia ahli neraka, maka dia masuk neraka. Allahu Rabbi. Tapi dia orang yang nak buat baik. Alah macam kita-kita lah ni yang duk tengok ni, Salih Asyik Muhammad. Kan Salih Asyik Muhammad yang duduk dekat depan TV ni yang entah tak semayang sah lagi ni, buat dah macam-macam kan. Sebentar Salih Asyik Muhammad. Nak jadi baik, tapi takdirnya Allah letak dalam neraka. Sebab apa? Sebab dosanya lebih banyak daripada pahala dia. Jangan ambil tuan-tuan. Walau satu selisih ni. Satu selisih pahala je tuan-tuan. Allah Rabbi Syamat. Neraka. Duduklah dia dalam neraka. Sedang dia azab dalam neraka. Kawan-kawan dia tadi ni. Yang friend list dia tu. Yang duduk dekat dalam handphone dia. Yang group WhatsApp dia tu. Yang selalu duduk jumpa kat masjid. Yang selalu duduk pergi solat jemaah sekali. Dia orang ni geng-geng syurga ni. Dia ustaz-ustaz lah, alim ulama yang dia duduk jumpa sekali, yang duduk pergi makan sekali apa semua sebagainya ni. Yang selalu duduk kadang-kadang telefon, kadang-kadang tanya khabar, kadang-kadang apa semua tanya soalan tu. Tuan-tuan, dia orang sembang sama-sama, dia orang dekat dalam syurga, sembang. Syurga ni kita nanti duduk seronok cerita syurga ni tuan. Kalau satu tajuk khas kena syurga ni. Tuan-tuan tahu ahli syurga dia boleh masuk neraka. Allah cerita dalam Quran. Ahli syurga dia boleh pergi ziarah ahli neraka, boleh. Tapi ahli neraka tak boleh pergi ziarah ahli syurga. Tak boleh. Ahli neraka dia duduk dalam azab. Ahli syurga dia boleh pergi tengok. Dia pun masuk dalam syurga, tengok. Ya Allah, leman duduk dalam neraka. Tahu apa dia buat? Dia pun pergi jumpa Allah. Nabi SAW cerita, tak ada kesungguhan, kami tak pernah tengok orang yang bersungguh-sungguh untuk minta sesuatu melebihi daripada orang ni. Yang dia minta untuk keluarkan sahabat dia daripada syurga, daripada neraka. Dia kata, Ya Allah, kami ni, kawan kami ni, si Leman ni, Ya Allah, dia ni subhanallah, dulu waktu hidup dekat dunia dulu, dia semayang sekali dengan kami, dia buat ibadat sekali dengan kami, puasa sekali dengan kami.
Dia buat tu dengan kami. Tapi hari ni dia di neraka. Ya Allah, dia di neraka. Ya Allah. Ya Allah, tolong tak boleh tak keluarkan dia daripada neraka. Apa Allah buat tuan-tuan? Allah tukar bentuk fizikal dia, bentuk tubuh dia sampai dia boleh masuk dalam neraka. Ni tubuh-tubuh dia ni. Nabi cerita dia masuk dalam syurga, dalam neraka. Ni separas lutut. Separas kaki dia. Masuk dalam neraka. Dia kata, keluarkan sekumpulan yang kamu kenal. Dia masuk dalam neraka tuan-tuan, keluarkan orang. Sampai dia, siapa yang kenal dia keluarkan. Tak kira orang tu dah. Siapa dia kenal. Oh, ni jiran sebelah ni. Jom keluar sekali. Tuan-tuan, bila dia keluar jumpa Allah, dia kata apa? Dah habis dah yang kami kenal. Pergi masuk lagi. Tengok dekat dalam tu, ada tak siapa-siapa yang sebesar zarah? Ada sebesar zarah saja iman dia. Masuk dia keluarkan sejumlah. Sebab tu tuan-tuan, jangan jauhkan diri daripada orang-orang baik. Orang-orang saleh. Kita tak baik, kita tak soleh, tapi kita memerlukan orang-orang saleh. Bukan sekadar di dunia, tetapi kita juga memerlukan orang soleh sampai nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan antara syafaat yang kita dapat ialah syafaat orang-orang yang saleh. Syafaat maksud pertolongan yang sangat kita harapkan nanti di yaumul qiyamah. Kita banyak dosa tuan-tuan. Banyak dosa kita, ya Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Agak-agak bagaimanalah keadaan kita nanti di yaumul qiyamah agaknya ya. Terpaksa berdiri beratus-ratus tahun. Subhanallah. Kalau tak ada orang nak tolong kita, macam mana keadaan kita ya? Namun ada beberapa syafaat yang akan kita perolehi, yang boleh kita perolehi nanti di yaumul qiyamah. Kita dah sebut tentang syafaat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sahabat-sahabat yang soleh. Kita sebut tentang syafaat puasa, kita sebut tentang syafaat Al-Quran. Ada lagi syafaat daripada para malaikat. Ada para malaikat yang mampu memberikan syafaat yang Allah berikan kepada mereka, kelebihan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang terpilih. Lagi syafaat alim ulama. Allah, mulianya alim ulama Allah berikan kepada mereka tuan-tuan. Waktu Allah panggil semua ahli-ahli abid, orang-orang yang hebat dalam beribadat kepada Allah, yang memperuntukkan seharian dan kehidupan mereka untuk banyak ibadat, panggil menghadap Allah. Mana ahli-ahli abid sekalian? Bangun mereka, subhanallah. Terus masuk ke syurga, terus masuk kamu ke syurga. Mana pula subhanallah alim-alim ulama yang dahulunya, orang-orang yang menyampaikan ilmu, yang membimbing masyarakat kepada umat. Bangun mereka ni, bangun menghadap kepada Allah. Lalu Allah cakap apa? Pergi syafaatkan saudara-saudara kamu. Pergi syafaatkan kaum mukmin. Kemudian masuklah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang Allah bagi umat. Ya Allah Rabbi, tuan-tuan, subhanallah, hebat alim ulama ni sehingga ke tahap apa? Waktu duduk di padang mahsyar pun Allah masih memberikan peluang kepada mereka untuk berkhidmat kepada umat Nabi SAW. Sebab tu saya selalu pesan, jangan jauhkan diri kita daripada alim ulama tuan-tuan. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Dekatkan diri kita kepada alim ulama. Sebab apa? Sebab nanti syafaat kita mengharapkan bagi guru tu kenal kita. Bagi guru kita tu kenal kita, sallallahu alaihi Muhammad. Supaya nanti dekat padang mahsyar jumpa, ustaz ni, saya ni. Oh, saya ni yang mana ni? Saya ni yang mengaji dekat masjid tu. Yang mana satu tu? Itu yang suka tidur tu ustaz. Oh ya ingat. Jadilah kan. Biar dia kenal kita tuan-tuan semua. Jangan sampai dia tak kenal kita. Kalau sampai ulama boleh sebut nama kita dan mengiktiraf kita sebagai anak murid dia, oh hebatlah tuan-tuan, masya-Allah. Sebab apa? Sebab kita mengharapkan syafaatnya alim ulama nanti di yaumul qiyamah. Lagi siapa tuan-tuan yang boleh memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul qiyamah? Anak-anak yang soleh. Makcik yang duduk kat rumah tu, makcik pejam mata sekejap, renung sekejap, subhanallah. Bayangkan muka anak-anak kita yang berapa orang tu. Berapa ketui tu. Seketui, dua ketui, tiga ketui, empat ketui tu. Bayangkan. Agak-agak daripada kalangan 4-5 orang ni, siapalah yang akan nanti bila kita meninggal dunia, dia akan solatkan jenazah kita. Dia akan imamkan solat jenazah kita. Agak-agaknya lah.
Agak-agak siapa nanti yang di dalam waktu kita berada di alam barzakh nanti, waktu kita sudah terbaring nanti, dia yang akan mandikan kita, dia yang akan uruskan kita, dia yang akan kafankan kita, dia akan masukkan kita ke dalam liang lahat, dia yang akan mendoakan kita. Anak yang soleh ini bukan tunggu di padang mahsyar. Waktu hidup di dunia lagi dia tahu macam mana dia nak berkhidmat dan berbakti kepada ibu dan ayahnya. Sama ada untuk kehidupan ayahnya di dunia, bahkan untuk simpanan kehidupan ayahnya di akhirat walaupun ayahnya masih hidup. Allahu Rabbi subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang ulama, dia tidur. Kemudian dia bermimpi. Dia bermimpi di satu kawasan perkuburan ada seorang laki-laki yang mendapat nikmat di alam barzakh. Cahaya yang terang, kubur yang luas. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian dia pergi bertanya kepada orang tu. Dia kata, Tuan, apakah amalan yang Tuan buat sehingga Tuan dapat nikmat-nikmat ini? Dia kata, kamu pergi ke pasar, kamu jumpa dengan seorang budak pemotong daging. Apa yang dia buat? Lalu keesokannya bila dia terbangun tidur, dia terus pergi ke Sallallahu alaihi wasallam ke pasar, cari seorang budak pemotong daging. Dan apa yang dia lihat, budak pemotong daging ni mulutnya sentiasa terkumat-kamit. Lalu ditanyakan kepada dia, kamu ni siapa? Kamu ada tak siapa-siapa yang duduk, yang meninggal, yang dimakamkan, dikuburkan di kawasan ini? Dia kata, ada, ayah saya. Kenapa Tuan? Saya bermimpi jumpa ayah kamu. Bagaimana keadaan ayah saya Tuan? Ayah kamu duduk dalam keadaan kenikmatan yang sangat hebat. Apa yang kamu lakukan? Dia kata, aku tidak pernah lupa untuk beristighfar untuk ayahku. Nabi SAW cerita ada seorang nanti di Yaumul Qiyamah, waktu duduk di dalam syurga Allah. Dia duduk di dalam syurga Allah. Tuan-tuan dengar hadis ni elok. Nabi cerita dia duduk dalam syurga Allah dan dia mendapat darjat yang tinggi dalam syurga, melebihi daripada sepatutnya dengan amalan yang dia buat waktu hidup dekat dunia. Sehingga dia pun tertanya-tanya. Dia tanya, wahai malaikat, apakah yang aku buat ini sehingga kan aku, sallallahu alaihi wasallam, dapat nikmat ini? Sallallahu alaihi wasallam. Tak sepatutnya aku dapat nikmat dengan amalan aku, tak patut aku dapat nikmat ni. Dia kata, kamu punya anak yang sentiasa beristighfar untuk kamu. Tuan-tuan, ini kisah dalam syurga. Maksudnya, kalau ada orang dah masuk syurga, maksudnya kiamat dah berlaku. Semua dah duduk dalam syurga dah. Maksudnya, dia mendapat nikmat ini dalam syurga selepas kematiannya dan selepas kematian anaknya. Perbincangan kita pada kali ini ialah perbincangan berkaitan dengan Allahumma salli alaihi wasallam, syafaat kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang paling agung, syafaat yang paling istimewa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat syafaat ini, dapat syafaat yang namanya syafaat Rasul SAW ini, tuan-tuan tak perlu risau dah dengan syafaat-syafaat yang lain. Tak perlu dah nak risau dengan syafaat yang lain. Ini syafaat yang paling istimewa yang tuan-tuan dapat, yang sangat-sangat kita harapkan nanti di Yaumul Qiyamah. Syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 6 bentuk syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh, yang akan kita peroleh nanti di Yaumul Qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama disebut sebagai syafaatul uzma. Ini syafaat khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat ini. Bila bangkit di padang mahsyar, kita dalam keadaan susah, tuan-tuan, sangat susah. Sangat-sangat susah. Bayangkan kita berdiri di tempat yang sama dengan tempoh yang begitu lama. Sangat lama. Sallallahu alaihi Muhammad. Berdiri, bangkit di padang mahsyar. Tuan-tuan, mahsyar ini satu tempat kawasan lapang. Lapang, kosong macam. Nabi SAW gambarkan tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada tempat yang rendah. Selepas bumi ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian tiupan sangkakala yang ketiga. Tiupan penghidupan. Roh-roh semua diletak dalam trompet malaikat Israfil alaihissalam, kemudian ditiupkan dengan perintah daripada Allah.
keluar roh-roh daripada trompet ataupun sangkakala malaikat Israfil itu berterbangan seperti lebah keluar daripada sarang-sarangnya, pergi cari balik dekat mana umat ada, dekat mana tubuhnya ada, yang sebelumnya turun hujan, kita yang tinggal tulang sulbi ni tumbuh balik daging, tumbuh balik isi, tumbuh, jadi kita jadi macam mana kita sekarang ini tanpa roh. Lalu roh itu berterbangan, sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam tanah, pergi cari balik dekat mana jasadnya berada, masuk melalui hidung ni tuan-tuan, bertebaran balik ke tubuhnya, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian dengan izin daripada Allah, dia pun bangun, terbongkar tanah, bangun, mengusap-ngusap debu yang berada di kepala dan di janggutnya. Kebingungan. Hari apa ni, apa yang telah berlaku ini? Tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu arah nak pergi ke mana. Lalu ada seorang sa'iq ataupun seorang da'i, dia panggil yang mengarah arah sini. Kita pun bergerak ke arah satu tempat yang kita tak tahu nak mengarah ke mana ni. Lalu tuan-tuan, subhanallah, Nabi SAW menggambarkan pada tersebut, kita pun berhimpun, berjalan dan berhimpun di tempat, dan itulah yang dinamakan sebagai mahsyar. Nabi SAW menceritakan dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana keadaan kita di padang mahsyar pada ketika tersebut. Ada yang tenggelam dalam peluhnya sehingga kaki sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang langsung tenggelam dalam peluh. Matahari ditegakkan di atas kepalanya sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1 mil, kata Nabi SAW. Para sahabat kata, kami tak tahu berapakah jumlah 1 mil itu, berapa jauh sebenarnya. Tapi masing-masing duduk dalam keadaan yang sangat susah. Kelaparan, dahaga yang tak mampu untuk ditanggung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masing-masing gelisah. Tuan-tuan, lalu ada yang mencadangkan. Tempohnya begitu lama. Dah tak sabar, dah tak tahan dah. Dah tak mampu untuk bertahan dah, tuan-tuan. Lalu ada yang mencadangkan. Apa kata kita berjumpa dengan siapa yang boleh tolong pergi berbincang dengan Allah untuk disegerakan hisab. Ini bukan cerita masuk syurga lagi ni. Ini baru nak minta untuk disegerakan hisab. Sebab duduk dalam tempoh yang begitu dan terlalu lama. Lepas tu dalam keadaan kecoh-kecoh tu, tuan-tuan, kita ada yang mencadangkan, apa kata kita berjumpa dengan Nabi Adam AS, datuk kita. Mungkin dia boleh tolong untuk berbincang dengan Allah. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, hari ini tidak, aku tak pernah melihat Allah murka sebagaimana Allah murka pada hari ini. Aku takut, aku malu dengan Allah. Pergi cari Nabi lain. Kita akhirnya membawa kita pergi jumpa Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa, Nabi Nuh. Yang semuanya hari itu tak sanggup untuk mempertahankan dan tak sanggup untuk pergi berbincang dengan Allah. Malu mereka. Bila kita jumpa Nabi Isa AS, Isa kata, pergi cari Muhammad. Lalu tuan-tuan, takdir Allah bertemu dengan Nabi SAW. Bila berjumpa dengan Nabi SAW, tuan-tuan, Allah, Nabi SAW sambut kita. Nabi SAW sambut kita dengan tangisan, kita dengan selawat Nabi SAW. Mulut kita berselawat. Kita menangis. Mungkin itulah kali pertama kita melihat wajah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sambut kita. Walau aku tak pernah berjumpa dengan kamu, tapi aku tak pernah melupakan kamu, umatku. Kita berjumpa, Nabi kata, tunggu sini, sekejap, biar aku pergi bincang dengan Allah. Maka Nabi SAW pun, tuan-tuan, pergi ke satu tempat, sallallahu alaihi Muhammad. Tempat itu namanya Al-Fahsh. Nabi SAW sujud dengan sujud yang begitu lama. Lama sujud Nabi dengan penuh dengan tangisan. Lalu Allah hantarkan malaikat, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi jumpa. Dia angkat. Wahai Rasulullah, irfa' ra'saka ya Rasulullah. Angkat kepala kamu, wahai Rasulullah. Angkat kepala kamu, Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Ya Allah, ummati. Ya Rabbi, labbaika ya Rabbi. Aku datang, wahai Tuhanku. Ummati. Umatku tu umat aku. Ya Allah, tolonglah. Hisablah mereka. Selesaikan urusan mereka. Lalu Allah pun memberi jaminan. Berkat daripada syafaat Nabi SAW, aku akan datang sebentar lagi.
Lalu Allah pun sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Lalu Nabi SAW pun berlari-lari balik, subhanallah Muhammad, tuan-tuan, berjumpa dengan umat dia, menyampaikan berita gembira yang mendapat syafaat tentang urusan ini bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, bahkan seluruh daripada umat, daripada yang paling awal sehingga yang terakhir, akan mendapat nikmat yang namanya syafaatul uzma ini, syafaat yang paling agung ini, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah penantian yang begitu lama. Ini syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syafaat berupa masuknya satu kaum ke dalam syurga tanpa hisab. Allah Rabbi, subhanallah. Doalah tuan-tuan, doa, ya Allah, kami tak layak untuk minta ini, ya Allah. Tapi ya Allah, tolonglah, golongkanlah kami dalam golongan yang dapat masuk syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nikmatnya orang yang dapat masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Nabi SAW menyebutkan, rombongan pertama umatku yang masuk syurga tanpa hisab, syurga ialah 70,000 orang. Mereka masuk tanpa hisab. Setiap wajah mereka terang bagaikan cahaya, sallallahu alaihi Muhammad, bulan di malam purnama. Siapa? Orang yang masuk syurga tanpa hisab. Busuri wajah. Berapa ramai? 70,000. Dalam riwayat yang menyebutkan, daripada 70,000 tu, setiap 1,000 boleh bawa 70,000 yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, totallah jumlah dia. Orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab ni, tuan-tuan, dia tak melalui dan tak perlu untuk berhadapan dengan ketakutan di mahsyar. Ada 3 tempat yang sangat menakutkan. Inilah kepentingan kita mendapat syafaat, tuan-tuan, yang mengharapkan syafaat, yang sungguh-sungguh nak syafaat ni. Sebab kita akan melalui kedahsyatan di mahsyar. 3 waktu, 3 keadaan yang sangat menakutkan. Waktu kita amal nak diturunkan, waktu nak turun kita amal tu. Itu keadaan yang sangat menakutkan. Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ada tak waktu seseorang itu akan lupa kepada ahli keluarga dia? Lupa masuk ahli keluarga. Tak ingat dah. Sebab apa? Sebab ketakutan yang terlampau sangat. Ada tak? Nabi kata ada. 3 waktu. Yang pertama, waktu kita amal nak turun. Selagi dia tak dapat amal, suratan amal daripada tangan kanan, selagi itu dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Yang kedua, waktu mana? Waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu nak ditimbang hisab. Selagi timbangan amal dia tak melepasi, tak melebihi daripada sallallahu alaihi wasallam sebelah kebaikan itu, maka sallallahu alaihi wasallam dia berada dalam ketakutan teramat sangat. Dan yang ketiga, waktu nak melintas titian sirat. Selagi dia tak sampai titian sirat, sampai ke syurga Allah, selagi itu dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang dia tak perlu untuk melalui ketakutan ini. Bangun orang ni. Siapa? Wahai Muhammad SAW, bawa mereka masuk ke pintu syurga sebelah kanan. Masuk terus. Ni dosa-dosa macam mana dosa? Dosa-dosa Allah tak pandang dah. Allah tak tengok dah dosa-dosa ni. Walaupun ada dia buat dosa waktu hidup dekat dunia, tapi Allah ampunkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Terus masuk ke syurga Allah SWT. Kelompok yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syafaat yang Nabi SAW berikan kepada mereka yang sepatutnya masuk ke neraka Allah SWT. Tetapi berkat syafaat baginda Rasul SAW dengan izin daripada Allah, mereka selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang, dia tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni orang yang dosa dengan pahala dia sama banyak. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ada orang, Nabi SAW, Allah cerita dalam kitab surah Al-A'raf, orang yang subhanallah duduk pada situasi dosa dengan pahala sama level, tak lebih tak kurang. Dan mereka ni disebutkan untuk orang yang terakhir sekali yang akan diuruskan, yang akan selesai. Tuan-tuan tahu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berjumpa dengan kelompok ni. Saya risau kita risau sebab kita ni nak jadi baik, belajar nak jadi baik, tapi kita masih buat maksiat, tuan.
Dalam keadaan kita belajar nak jadi baik tapi kita masih buat maksiat. Saya takut subhanallah tuan-tuan, timbangan kebaikan kita nanti subhanallah semua tuan-tuan. Dengan dosa-dosa yang kita buat ni, kita takut dosa tu lebih dari kita baru nak belajar buat baik ni tuan-tuan, umur kita dah 40. Ni dah berapa tahun, 30 tahun kita tenggelam dalam maksiat tuan-tuan. Saya takut dia nanti subhanallah kita pergi depan Allah, kita rasa macam kita banyak pahala, tetapi takut dosa kita melebihi daripada pahala-pahala kita. Ada orang ni, Ashabul Araf, dengar mengamai cukup-cukup je dosa dengan pahala dia. Tahu apa Nabi SAW buat? Dalam riwayat cerita, Nabi SAW bawa satu kad. Allah sebut kad. Satu kad. Dan kad ini Nabi SAW letakkan di atas timbangan kanan dia. Lalu berat timbangan kanan tersebut. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa kad itu tercatat kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu lazimkan kita dengan la ilaha illallah. Biarlah selalu duduk lazimkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilallah. Tuan-tuan, dan ada orang yang subhanallah, dia nak masuk neraka Allah disebabkan dosa-dosa dia. Patutnya dia masuk neraka dah. Patut sangat masuk neraka dah. Tapi Nabi SAW risau. Sallallahu alaihi Muhammad. Umat dia yang duduk dalam keadaan ketakutan, Masya Allah, Rabbi SAW berusaha untuk jadi baik, jagalah amal-amal yang dia buat waktu hidup di dunia, tapi dia tak syirik pada Allah SWT. Dia buat dosa, tapi dia tak syirik pada Allah SWT. Maka berkat daripada syafaat baginda Rasul SAW ini, akhirnya dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, syafaat yang keempat yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad telah diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu syafaat kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah pun dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dah masuk dah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun berkat daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya Allah Rabbi, tuan-tuan. Tapi jangan duk fikir-fikir. Tak apalah, nanti ujung-ujung masuk syurga juga. Oh, janganlah macam tu tuan-tuan. Ya Allah Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina. Saya ada satu kisah. Dia asalkan satu je, asalkan tidak syirik pada Allah SWT. Dikekal dengan kalimah la ilaha illallah. Ada sebesar zarrah iman dalam dia, akan nanti akan masuk dalam syurga Allah SWT. Ada kisah seorang Nabi SAW gambar, Nabi SAW cerita. Aku boleh ingat, aku boleh kenal, boleh cam wajahnya. Nabi SAW menggambarkan tentang seorang yang last kali masuk syurga. Dia waktu dia nak masuk syurga tu, tentang Salih Asy Muhammad, dia dimandikan. Dah hangus. Dimandikan dalam sungai Nahrul Hayah tu, Salih Asy Muhammad. Kemudian dia jadi tubuhnya jadi cantik, tapi ada tanda orang yang keluar daripada syurga Salih Asy Muhammad, kemudian keluar daripada neraka, kemudian masuk syurga, ada tanda yang Allah berikan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dia nampak satu pokok yang sangat cantik pokok tu. Dia kata, ya Allah, boleh tak aku nak pergi duduk sekejap dekat bawah pokok tu? Dia kan dalam neraka tu macam-macam azab dia lalui, teringin nak duduk dekat bawah pokok tu. Lalu Allah kata apa? Dia kata, boleh, tapi kamu mesti nak minta lebih daripada tu. Mesti nak minta lebih punya. Dia kata, tak, dekat tu ajalah. Lalu dia pergi duduk dekat pokok tersebut. Bila sampai kat pokok tersebut, dia nampak pintu syurga. Lalu apa dia kata? Dia kata, ya Allah, boleh tak aku nak pergi duduk dekat dengan pintu tu? Nabi, kan Allah kata apa? Allah kata, kan aku dah sebut dah, mesti nak minta lebih punya. Lalu tuan-tuan, dia pun pergi, tak apalah, akhirnya dia pergi, diizinkan untuk duduk dekat dengan pintu tu. Dia nampak pula dalam syurga. Dia kata, ya Allah, boleh tak aku nak masuk kat dalam tu? Nak masuk dalam tu? Katakan dah beritahu dah, mesti nak minta lebihnya. Dan dia kata, apa? Ada ruang tak lagi ni? Ada ruang tak? Dia masuk, dia kata, tak ada ruang dah dalam syurga ni, melainkan syurga ni dah penuh dah. Yang kelima, syafaat yang kelima, Nabi SAW, iaitulah syafaatnya penghuni syurga. Ui, dalam syurga pun ada syafaat lagi? Ada. Dah masuk syurga dah.
Seronok dah. Seronok sangat dah. Nikmat dah. Duduk dalam keadaan sallallahu alaihi wasallam. Enjoy dah. Seronok sangat dah. Pun ada syafaat lagi. Apa dia? Ditingkatkan dan dinaikkan ke darjat yang lebih tinggi. Syurga ada berapa tingkat tuan? Syurga ada 100 tingkatan. Mi'atu darajat Nabi SAW sebut. Sallallahu alaihi wasallam. Wa baina darajatani, di antara dua darjat itu, di antara dua darjat tu seperti langit dan bumi, jauh dia. Gambarkan orang ahli di syurga ni, dia duduk sembang-sembang lah, duduk taman, duduk kat taman syurga ni. Seronok lah. Duduk sembang-sembang, lepak-lepak kan, macam tu kan. Tak ada dah nak buat ibadat apa. Masuk waktu zuhur ni kelas solat dah, tak ada dah. Kan? Nak kena sedekah ni, tak ada dah. Seronok duduk dalam kenikmatan ni, kenikmatan. Masing-masing duduk lepak-lepak, istirahat dengan kawan-kawan semua. Pandang ke atas, tengok atas. Masya-Allah. Satu tingkat, satu darjat syurga tu, satu darjat yang tinggi di atas tu. Bukan darjat paling atas ni, yang atas dia saja. Seperti dia melihat bintang di ufuk. Macam melihat bintang kat ufuk tu. Seluas langit dan bumi ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi SAW ceritalah dekat para sahabat tu. Orang yang duduk di atas tu, jauh dengan orang bawah ni. Orang bawah tengok atas, orang atas tengok bawah. Macam melihat bintang di ufuk. Lalu dikatakan, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang duduk darjat tinggi tu? Siapa yang duduk paling darjat paling tinggi tu? Para Nabi mana tu? Rasul mana duduk kat situ tu? Kata Nabi SAW, ya. Bahkan para Nabi dan para Rasul dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Nabi dan para Rasul. Maksud kita juga punya peluang untuk dapat darjat yang tinggi dalam syurga. Dan yang terakhir tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi wasallam, syafaat baginda Rasul SAW ini kepada orang yang tidak beriman. Ada juga syafaat tidak beriman? Ya, khusus untuk Abu Talib. Bila Al-Abbas tanya dekat Nabi SAW, dia kata, ingat tak kamu tentang Abu Talib? Ingat jasa-jasa dia. Bela daripada kecil, bayangkan daripada umur 8 tahun bela Nabi SAW. Daftar masuk sekolah, beli baju sekolah, buku teks, apa semua, yuran, semua bayar tuition. Contohlah, ni zaman kita mudah faham lah kan. Taklah macam tu. Apa urusan sampai Nabi SAW kahwin pun diuruskan oleh Abu Talib. Waktu diangkat menjadi Rasul sebagainya. Waktu duduk dalam keadaan di pulau itu pun Abu Talib lah yang uruskan sebagainya. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan mau tak sayang? Sayang sangat, ingat sangat-sangatlah, ingat. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sallallahu alaihi Muhammad, dia mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi tuan-tuan, dia berkat syafaat baginda Rasul SAW. Ini Ibnul Qayyim sebut, sallallahu alaihi. Syafaat yang keenam, apa dia? Sallallahu alaihi Muhammad, dia ringankan siksa kepada diringankan siksa kepada Abu Talib sallallahu alaihi Muhammad dengan diletakkan 2 selipar daripada api neraka di tapak kakinya sehingga menggelegak otaknya. Ini maksudnya apa? Tak terbakarlah. Tubuh tu tak terbakarlah. Tak dibakarlah tubuh tu. Tetapi kalau letak di tapak kaki, tempat yang paling jauh ni, otak menggelegak, tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan tubuh badannya? Otak yang paling jauh tu kan daripada tapak kakinya. Maka itu antara syafaat Nabi SAW dan 6 syafaat yang kita bincangkan. Tuan-tuan, macam mana kita nak dapat syafaat Nabi? Macam mana kita nak pastikan kita dapat syafaat baginda Rasul SAW? Yang pertama, cintalah dekat Nabi SAW. Mencintai Nabi SAW. Cinta dengan sungguh-sungguh cinta. Nak sampai ke tahap cinta, mesti kenal Nabi SAW. Maka belajar tentang Nabi sehingga menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasul SAW. Sebab Nabi SAW sebut, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Harap-harap nanti bangkit-bangkit, Nabi SAW duduk dekat dengan kita. Sebab apa? Sebab tak ada manusia yang paling kita cinta melebihi baginda Rasul SAW. Yang kedua, macam mana caranya? Banyakkan berselawat kepada Nabi SAW.
Banyakkan berselawat. Nabi SAW menyebutkan orang yang paling aula untuk mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang banyak berselawat kepadaku. Dalam sebuah riwayat yang lain, sallallahu alaihi wasallam, aktsara alayya salatan, orang yang banyak berselawat kepadaku, aqrab minni manzilatan, maka dekat tempat duduknya denganku nanti di yaumul qiyamah. Perbanyakkan selawat, perbanyakkan selawat. Paling kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sallallahu alaihi Muhammad, cari ruang, cari waktu untuk kita berbanyakkan selawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok umat yang mendapat syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan doa kepada Allah agar kita termasuk dalam kelompok-kelompok ini, insya-Allah. Mudah-mudahan tazkirah kita pada hari ini mendapat manfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.